perlu menyentuh naik skuad bawah 17 tahun negara kita, di mana mereka terpaksa pulang awal daripada kempen kejohanan Asia bawah 17 tahun. Bagaimana Razman, Mak Yu dan juga Datuk melihatlah kegusaran, adakah satu kegusaran selepas kita tersingkir awal juga daripada Sukan C ini yang telah kami perbincangkan semalam di media dan juga dengan tokoh-tokoh sukan. Saya nampak di sini adalah grassroots itu tidak berjalan seperti time Razman, time Mak Yu di Bukit Jalil. Kerana ketika beliau, saya pun pernah berada di Bukit Jalil, programnya sangat cantik untuk pemain-pemain ini dilatih ataupun diserapkan untuk peringkat antarabangsa. Sebab itu di sana kami Bukit Jalil telah melahirkan ramai pemain-pemain, khususnya bola sepak, pemain-pemain yang berbakat di peringkat antarabangsa. Tetapi apa yang saya lihat, apa yang berlaku di AMD sekarang, dan juga dengan pendedahan mereka yang kita dapat tahu, mereka dapat pendedahan negara tetapi tidak sampai. Di situlah harusnya kita siasat dan perbaiki. Saya first time national team under 15 coach saya. First time national team main di Bangkok. Saya bawa Asia Pasifik. Ya. Mak Yu under 14, Razman under 18. Masa tu di Bukit Jalil lah. Jadi dan saya tahu program di situ memang akan melahirkan pemain-pemain yang berbakat. Ya. Saya tambah sikit. Masa tu mungkin kita tak ada program yang daripada umur 7 hingga ke 12. Tapi sekarang ini dah terlampau banyak sebenarnya dari program grassroots. Tapi apa yang saya nampak, sebab saya berada di dalam program tu, anak saya berada dalam program, apa yang saya nampak ialah terlampau banyak sangat klaim-klaim. Kadang-kadang pemain nak pergi ke sesuatu akademi tunas tak dilepaskan oleh kelab, ataupun pelbagai masalah yang kita katakan tak sepatutnya pemain itu hadapi. Sepatutnya pemain dia perlu melalui proses pembelajaran ataupun latihan yang betul, yang baik, supaya dia dapat sampai kepada satu tahap terlalu banyak campur tangan, Razman. Saya boleh katakan begitu, terlampau banyak sangat. Kadang-kadang jurulatih ni dia tak faham apa konsep pembangunan pemain. Dia terlampau nakkan kemenangan. Dia tak memahami konsep. Jadi bagi saya itu satu kerugian sebenarnya. Apabila sampai ke satu tahap pemain tu tak ready. Sebabnya proses yang sepatutnya mereka lalui pada zaman kanak-kanak 7 hingga 12 itu tidak dilalui dengan betul. Saya tak tahulah macam mana pemilihan jurulatih sekarang di Akaumbi, tetapi waktu saya memang sukar dan kami di interview begitu payah untuk mendapat tempat di Bukit Jalil sebagai youth ataupun youth and development coach, Akaumbi coach. Sebab tu di situ jurulatih saya, Amin, Ismail Ibrahim, Razif, di bawah kendalian Ronald Smith. Jadi bermakna di situ jurulatih pun di dalam proses pembangunan dan kami mempunyai ciri-ciri yang dikendaki begitu kuat di situ. Sebab tu latihan di situ dapat melahirkan begitu ramai pemain. Dan sekarang saya tak tahu bagaimana proses kejurulatihan di Akaumbi. Jangan katakan barisan profesional, tapi peminat bola sepak tanah air kita juga tertanya-tanya. Kalau melihat kepada social media, sudah pasti mereka menzahirkan kekecewaan. Terlalu banyak komen untuk dipilih, tapi ini antara yang boleh kita kongsikan di sini. Ada yang bertanyakan, salah satunya daripada Razimat Jani, meminta Datuk Razman dan juga Mak Yu mengulas sedikit pasukan bawah 17 yang sudah tersingkir di peringkat kumpulan Piala Asia. Okey, nampak aktif betul kat social media tapi tak mampu nak bawa ke padang dengan performance yang sama. Mungkin Razman lebih dekat dengan situasi ini, mungkin boleh sampaikan perspektif sebagai seorang bapa yang anak dalam program. Ya, mungkin kalau nak kita katakan dulu memang zaman kita untuk bersaing ataupun berada di sesuatu tahap tu memang sukar. Kita terpaksa bersaing, kita terpaksa bekerja keras. Mungkin sekarang ini bagi saya lah terlampau banyak sangat program ataupun tournament ataupun program Akaumbi itu sendiri di peringkat bawah-bawah ni. Jadi saya rasa mungkin terlampau awal sangat pun saya tak pasti. Mungkin kerana tiada persaingan yang begitu sengit sekali. Dan kalau kita lihat macam Datuk mengatakan tadi, yang
Masa itu jurulatih ataupun bekas pemain yang berada di kejurulatihan ialah Datuk Zainal sendiri dan Razif Ismail Ibrahim. Kalau kita lihat Top players. top player, kalau kita lihat ketiga-tiga nama tu sangat besar dalam liga zaman 80-an 90-an. So saya rasa pemilihan jurulatih juga penting di peringkat akad umbi kerana pemain jurulatih yang berpengalaman atau yang tahu yang sangat berpengalaman, saya rasa itu sangat penting untuk mendidik pemain-pemain muda. Di NFDP ataupun MD juga mereka kehilangan arkitek, misalnya di Datuk Lee Tong Kim, kemudian Saad Ishal Lalin yang saya difahamkan kini bersama dengan JDT. Tapi bila Razman menyebutkan ada ramai lambakan ex-players, top players yang ada dalam ekosistem kita ni masih lagi memiliki kudrat. Saya lihat pada Mak Jo bagi saya lah easily boleh jadi coach ke MD. Sepatutnya macam Razman cakap tadi, sekarang lagi banyak akademi Akaumbi daripada berbanding dahulu. Sepatutnya lagi banyak, lagi bagus lah. Tapi nampaknya apa yang pengalaman Razman cakap, lagi banyak tapi kualiti tu kurang lah. Maksud dia kesimpulan kat situ. Tu yang kita, macam Razman cakap juga, macam Coach Zainal cakap, kita kena perlu jurulatih yang berkualiti, yang berpengalaman bermain peringkat, contoh peringkat antarabangsa untuk membimbing di Akaumbi. Sikit je baik. Dia sebenarnya lagi banyak tetapi tak ada kualiti. Macam dulu kita tak banyak tapi kualiti. Kita ada 25 player je tapi 25 tu memang First batch berkualiti. di Bukit Jalil, second batch di Bandar Penawar. Ya, itu je. Itu je. Dan jurulatih dilantik oleh FM. Jadi di sini sungguh kuat untuk kita mendapat tempat di situ, bukan mudah. Tapi macam Razman cakap, dah terlampau banyak, kita tak tahu daripada pihak kejurulatihan sesiapa dan juga modul dan program yang mereka jalani. Adakah sesuai untuk pemain mendidik Akaumbi? Terima kasih kerana menonton Astro Arena di YouTube. Untuk aksi-aksi sukan tanah air secara langsung, langgan pack Sukan Astro untuk dapatkan akses anda.